Soalan ni bukan soalan Jibril, soalan biasa aja. Jadi ahli panel tak payah takut lah. Soalan orang ulu saja. Saya daripada dulu amat muskil berhubung dengan ahli akademik yang mempunyai title yang sangat hebat. Title profesor, doktor, hatta title Al-Hijri sekalipun. Ini title barulah, seperti Al-Syekh. Dan saya rasa muktamar pada hari ini lebih fokus kepada apa yang dia bincangkan dalam surat khabar dulu tu. Soalan saya sekarang, bagaimana orang ahli akademik yang sehebat seperti ini dan semazhab dengannya atau seumpamanya, dia boleh berfikiran yang agak sempit, seolah-olah nampak dia tidak buat apa-apa kajian terhadap tokoh-tokoh yang terdahulu seperti yang kita bincang pada hari ini. Di manakah silapnya dan bagaimanakah sehingga mereka ini boleh mengeluarkan kenyataan yang sangat jauh daripada status akademik yang ada padanya? Apakah punca dan bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi masyarakat yang seperti ini, yang saya rasa boleh bawa kepada satu kekeliruan yang amat besar. Jadi itu soalan saya, soalan orang ulu, bukan soalan Jibril. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini insya-Allah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Nampak saya dipaksa oleh Tuan Pengerusi untuk beri pandangan. Tuan-tuan sekalian, saya rasa soalan tadi tuan-tuan jelas, iaitulah tentang orang yang berpelajaran tetapi dalam bahasa yang mudah dia bercakap tak sepatutnya dia nyatakan apa yang dia cakap. Sepatut dia tahu, sepatut dia buat kajian. Tak kiralah gelaran tu macam mana. Kenapa ni berlaku? Itu soalan yang sangat menarik. Walau tak apa daripada Ulu Terengganu ke ulu mana, tak salah saya rasa. Kenapa ni tuan-tuan? Satu jawapan yang bukan senang kita nak beri ulasan, kecuali tuannya sahaja dapat memberitahu. Sebab dia yang masalah tu. Cuma pada saya dan kita ni tuan-tuan ada beberapa persepsi dalam sesuatu perkara. Biasanya kita ilmu ni, kita bercakap sesuatu berdasar pada maklumat. Maklumat tu ialah jamak pada ilmu. Dan kita buat keputusan itu berdasar pada maklumat yang ada pada ketika al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Kita membuat keputusan kepada sesuatu perkara adalah ekoran daripada apa yang tergambar dalam kerangka pemikiran kita. Kerana itu kita akan buat keputusan, sama ada kita buat keputusan dalam bidang apa sekalipun. Kerana itu tuan-tuan, ada orang yang belajar dalam hidup ni, dia belajar sejak daripada kecil sampai besar, itu yang dia ajar, itu yang dia baca. Jadi dia tidak akan berubah minda dia. Itu orang belajar. Kerana itu tuan-tuan, anak-anak kita, kalau kita ajar sejak daripada kecil tu, kucing tu kita kata musang, dia kata musang sama besar. Kucing tu kita kata musang. Kalau dia tak betulkan, tak ada orang tolong betulkan, dia akan kata musang lah sampai kiamat pun dia katakan gitu. Gitu juga tuan-tuan kaedah belajar. Oleh kerana itulah tuan-tuan, dan antara sebab yang saya dapat lihat ialah orang-orang yang berpeluang untuk membuat kajian-kajian ini tuan-tuan dan membaca dan menyelidik ni, mungkin dia telah ada satu persepsi yang lebih awal. Dan dia tidak pernah tengok persepsi itu sama ada betul atau tidak. Dan ramai orang semacam itu. Yang kedua, tuan-tuan, di dalam membuat penyelidikan dan kajian ini ialah antara lain kita tidak ada sifat adil, tetapi kita telah buat duduk sebelah.
tidak ada neutral dalam membuat kajian dan juga penyelidikan. Kadang-kadang kita duduk sebelah dah. Seperti kalau itu keadaannya tuan-tuan, seperti pemain bola, referee duduk main juga sebelah. Dia jadi referee tapi dia duduk juga sebelah tu. Jadi bola nak masuk ke sana, dia tiup whistle, free, tiup whistle, bola offside, out, tak jadi. Kalau dia bawa bola, dia tak akan tiup whistle. Dia tiup whistle, jangan orang halang dia, dia boleh sumbat gol. Jadi ini dia antara neutral tuan-tuan. Orang panggil dalam bahasa al-hayat, mana tidak ke belah ini, tidak ke belah sana. Cari dalil, buat analisa, baru buat keputusan, baru dia dapat. Kemudian tuan-tuan, ada juga sebab-sebabnya ialah untuk menjaga institusi, supaya institusi itu jangan runtuh dan jangan rusak apa yang telah sekian lama ada. Jadi tuan-tuan, saya melihat ini juga di antara sebab. Walau apapun, sehingga ada orang kata yang tenang-tenang itu jangan diusik-usikkan, sebab kita tidak mahu masyarakat kita bercelaru. Walaupun kadang-kadang yang tenang itu tak betul. Itulah yang saya nak lihatnya. Yang tenang itu kalau tak betul, kita kena betulkan, supaya dia akan sampai kepada yang dikehendaki. Saya rasa setuju juga yang telah dibangkitkan oleh sahabat saya tadi. Mungkin seminar ini adalah salah satu sebabnya ekoran perbincangan tokoh Syekh Muhammad Abdul Wahab ini adalah ekoran daripada yang ditimbulkan dalam akhbar beberapa bulan lalu. Saya juga terfikir tuan-tuan, saya terfikir begini. Saya baca juga akhbar, saya merasakan satu juga pandangan-pandangan sehingga menganggap, walaupun tak tulis dalam akhbar kadang-kadang, tapi ucapan-ucapan, pandangan-pandangan yang telah diberikan. Mereka kata begini, dakwah atau Wahabi ini bukan ahli sunnah. Dan mungkin tuan-tuan pernah dengar tu, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Saya termenung dengan ungkapan itu, sebab apabila tuan-tuan kita telah mengatakan tidak ahli sunnahnya seseorang, sebenarnya kita telah memasukkan dia dengan hukuman tadi, dengan statement tadi, ke neraka. Macam mana tuan-tuan? Itu punya implikasi yang sangat besar. Dengan kita kata begitu, tidak ahli sunnahnya seseorang itu, maknanya apa? Dia pergi kepada yatarattabu alaih, ekorannya, implikasinya, kita telah menerakakan dia. Sebab yang masuk surga ni ikut Rasul. Ikut Rasul tu ahli sunnah. Ini yang menjadi satu elemen yang tidak sihat di dalam membuat statement. Dia, kalau kita duduk di dalam kolah tuan-tuan, kita kuat air kat sini, ekornya ombaknya sampai ke sana. Yang ombak tu kita rasa tidak beri perhatian. Ini yang kita perlu fikir bersama-sama, sebab kita mengeluarkan satu kenyataan. Baik, ekoran kita kalau jadi begitu, saya harap tidak jadi begitu. Kalau itu, macam mana pula tuan-tuan orang yang sembahyang di belakang orang yang tidak ahli sunnah itu? Apa akan jadi? Tuan-tuan kena jawab, kita semua nak tahu apa akan jadi. Dan bagaimana pula kita nak beri nasihat? Mungkin kerajaan Malaysia nak beri nasihat kepada orang Malaysia yang pergi ke Mekah nanti. Bukan 100, bukan 1000, bukan sejuta, malah juta-juta yang pergi semayang di belakang imam-imam yang dikatakan sebagai dari Wahabi itu. Implikasinya juga tuan-tuan sangat besar. Ini yang kita perlu renung bersama. Kita duduk sama-sama, ungkapan-ungkapan yang boleh membawa implikasi yang besar, kita jangan cepat-cepat. Sebab orang baca semua tuan-tuan, orang akhbar orang baca. Kita kalau duduk ya, orang-orang yang ramai di dalam ini tuan-tuan, dalam dewan ini, saya rasa mungkin
Tak ada kot orang tak baca akhbar. Tapi tak tahulah saya pula kalau ada orang tak baca akhbar. Ketinggalan dia punya maklumat. Jadi tuan-tuan, ini implikasi-implikasi inilah yang patut kita beri perhatian supaya tidak ada kekeliruan dan kecamukan di dalam hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang keempatnya akhir sekali, ialah yang saya baca dari buku-buku, hal-hal seperti ini, al-hasad. Hasad juga tuan-tuan boleh membawa apa-apa yang tidak baik. Dan kita sekarang kadang-kadang kita tengok jealous atau cemburu kepada apa yang telah berlaku dalam masyarakat, dan kita rasa kita semakin terpinggir. Itu pun juga boleh menyebabkan ditimbulkan hal-hal yang tidak baik tadi. Jadi tuan-tuan, itu bagaimana nak selesai? Nak selesai ni tuan-tuan, kena belajar ya. Belajar, dan jangan ada unsur-unsur yang tidak baik. Nak mencari maklumat dan ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan manhaj yang betul. Itu saya nak tekan. Manhaj, kaedah, cara yang betul. Kalau kita belajar dengan kaedah dan cara yang betul, sumber yang betul, insya-Allah kita akan dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayahnya, di samping mendapat bantuan dari guru-guru yang membimbing tidak jemu-jemu itu. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu pandangan saya tentang persoalan, dan persoalan itu sangat umum. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan Dr. Johari. Saya skip. Saya nak baca kepada tuan-tuan apa yang ditulis oleh Muhammad bin Saleh bin Yusuf Al-Ali dalam Insaf Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada utarjim lakum bil lughat al-Maliziyah. Katanya, kebiasaannya taksub kepada sesuatu pandangan atau mazhab membawa kepada sejenis sikap keras terhadap sesiapa yang menyanggahi pandangan dan mazhabnya. Inilah yang berlaku kepada sebahagian pengikut mazhab fiqh yang lidah mereka itu petah mencerca sesiapa yang berbeza dengan mereka. Orang yang taksub terlindung dari penilaian secara ilmiah dan hati-hati dalam hukuman. Dia tidak melihat melainkan keburukan dan kesilapan orang yang berbeza dengannya. Ini membawanya kepada sikap keras, mengkritik dan menyakiti. Ini salah satunya sebabnya taksub. Dan kadang-kadang kita pelik di Malaysia ni, ada orang boleh sempitkan tadi takrif ahli sunnah. Dia disyaratkan ahli sunnah tu mesti berakidah dengan akidah Abu Hasan Asy'ari. Maka tak ahli sunnah lah para sahabat yang hidup sebelum Abu Hasan Asy'ari. Disyaratkan pula mestilah bermazhab fiqh dengan mazhab Syafi'i. Maka habislah tiga mazhab yang lain dan yang lain-lain lagi. Dia kata hendaklah berakidah dengan Abu Hasan Asy'ari, berfiqh dengan fiqh Syafi'i, bertasawuf dengan tasawuf Imam Ghazali. Al-Ghazali tahun 500, tuan-tuan. 505 baru meninggal. Siapa yang sebelum daripada Al-Ghazali tak ahli sunnah lah dia. Kemudian mesti bertamadun dengan tamadun Ibn Khaldun. Lagi ditambah, ini tahun 700 lebih. Maka daripada sahabat, tabi'in, atba'un tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, semua imam-imam tu tidak ahli sunnah, melainkan start bermula daripada Ibn Khaldun, dan duduk pula ahli sunnah tu di Nusantara. Dan ini semua benda yang sempit dan tidak tahu kesan terhadap suatu hukuman Allah.